fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Pentafsiran ayat-ayat 42 hingga 43. Kelahiran Nabi Isa. Seolah-olah peristiwa luar biasa ini merupakan pembuka jalan pada peristiwa kelahiran Isa yang menimbulkan berbagai-bagai dongeng dan kekiluran. Peristiwa kelahiran Nabi Yahya itu merupakan satu babak dalam satu siri kejadian luar biasa yang diciptakan oleh Masih Allah yang bebas. Di sini dalam ayat yang berikut dimulakan kisah Al-Masih alaihi salam dan kisah penyediaan Maryam untuk menerima tiupan ruh dari Allah, di mana ia diperintah supaya membersihkan diri, patuh dan beribadat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenangilah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan membersihkanmu serta melebihkanmu di atas sekalian perempuan yang lain." Ayat 42. Wahai Maryam, patuhilah pada Tuhanmu dan sujud dan rukuklah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Ayat 43. Apakah maksud pilihan itu? Maksudnya Allah memilih Maryam untuk menerima tiupan ruh dari Allah secara langsung sebagaimana telah diterima oleh manusia yang pertama, Adam. Allah menayangkan peristiwa mukjizat ini kepada umat manusia melalui Maryam. Itulah pilihan untuk melaksanakan satu perkara yang unik di dalam sejarah manusia, dan pilihan ini tidak syak lagi adalah suatu perkara yang amat besar. Tetapi Maryam sehingga di saat ini belum lagi mengetahui perkara yang amat besar itu. Isyarat kepada kesucian di dalam hayat ini adalah satu isyarat yang mempunyai tujuan yang tertentu. Kerana kelahiran Isa alaihissalam diselubungi kekeliruan-kekeliruan yang secara tidak segan-segan telah ditampalkan oleh kaum Yahudi kepada Maryam yang suci dengan alasan kerana kelahiran Isa tidak ada tolak bandingnya di dalam alam manusia. Oleh itu, mereka beranggapan bahawa di sebalik kelahiran itu ada rahsia yang cemar. Di sinilah ternyata kebesaran agama Islam dan ternyata kebenaran sumbernya dengan penuh keyakinan. Lihatlah Nabi Muhammad SAW, Rasul Islam yang telah menerima pendustaan, kedegilan, bantahan dan pengeliruan dari ahli kitab. Di antara mereka ialah kaum Nasara, membentangkan penjelasan dari Allah tentang hakikat Maryam yang agung dan bagaimana ia dilebihkan Allah di atas sekalian perempuan-perempuan yang lain. Pengumuman inilah yang mengangkatkan Maryam ke makam yang setinggi-tingginya. Beliau membuat penjelasan itu semasa berdebat dengan kaum Nasara yang memandang tinggi kepada Maryam dan menjadikan penghormatan mereka terhadap Maryam sebagai alasan untuk tidak beriman kepada Muhammad dan kepada agama yang baru. Manakah bukti yang lebih benar dari ini? Manakah kebesaran agama yang lebih besar dari ini? Manakah dalil yang lebih jelas dari ini yang menunjukkan benarnya sumber agama ini dan benarnya Rasul, pembawanya yang jujur dan amanah itu? Beliau menerima penjelasan yang benar itu dari Allah mengenai Maryam dan mengenai Isa alaihissalam. Lalu beliau mengumumkan penjelasan yang benar itu di bidang ini. Andainya beliau bukannya seorang Rasul yang benar dari Allah, tentulah beliau tidak dapat mengemukakan penjelasan yang benar di bidang ini. Wahai Maryam, patuhilah kepada Tuhanmu dan sujud
dan rukuklah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Ayat 43. Itulah penyataan ketaatan, ibadat, khusyuk, rukuk dan kehidupan yang berhubung dengan Allah sebagai persediaan dan pembuka jalan kepada peristiwa yang amat besar dan amat penting. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim.